Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua apabila dilihat abakau ini cuba berdolak dali ya berkaitan dengan isu Spanko. Dan beliau pula cuba mengaitkan Perdana Menteri kita hari ini ke-10. Kenapa tidak tanya Perdana Menteri ke-10 katanya. Saya bukan seperti Perdana Menteri ke-10. Itu antara kenyataan yang dilihat ya, saya lihat sebagai satu kenyataan cuba untuk mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedangkan Perdana Menteri ketika ya pada tahun ketika Pakatan Harapan memerintah bukanlah Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar, tetapi ya adalah Tun Dr. Mahathir yang kini bersama-sama dengan mereka. Kata ini antara kenyataan ya daripada Muhyiddin ini. Katanya kes Pangko jangan samakan saya dengan Perdana Menteri yang ke-10. Itu antara kenyataan daripada Muhyiddin. Jadi sebenarnya apa yang berkait dengan Spanko ini dengan Perdana Menteri kita? Tidak ada kaitan sahabat-sahabat semua. Yang menjadi Perdana Menteri ketika kes Spanko ataupun apabila membatalkan kes dan memberikan kepada Spanko itu adalah Tun Dr. Mahathir. Dan pada tahun 2020 adalah dirinya sendiri. So ini cubaan untuk memusingkan ya segala fakta apabila Muhyiddin Yassin berkata di dalam Malaysia kini Putrajaya sepatutnya mendedahkan mengapa surat hasrat LOI yang diberikan PH kepada sebuah syarikat untuk kontrak pembakalan dan penyelenggaraan kereta kerajaan dibatalkan oleh Perikatan Nasional. Nah, ini sahabat semua yang dia cuba kaitkan Perdana Menteri. Ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir Muhammad, bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa pula tiba-tiba kaitkan Datuk Seri Anwar? Dan katanya kenapa tidak didedahkan LOI? Masa itu sudah dinyatakan bahwa LOI yang diberikan kepada Nazar dan Berjaya itu antara yang paling rendah ketimbang dengan syarikat Spanko yang dikatakan melebihi 700 juta. Jadi persoalannya kenapa ya company yang lebih tinggi harga tawaran itu diambil, diberikan tawaran tersebut. Sepatutnya itu yang menjadi isunya sahabat-sahabat semua. Sekarang ini mereka coba untuk memusingkan segala fakta untuk mengelirukan rakyat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi pengurus CPN ini bercakap merangkap Presiden Bersatu itu menambah dia yakin ya maklumat mengenai perkara tersebut ada tersimpan di dalam Kementerian Keuangan. Menteri Dalam Negeri semasa PH menjadi kerajaan itu menambah kerajaan itu juga perlu mendedahkan tarik kontrak membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan diberikan kepada syarikat Spanko Sdn Bhd. Jadi janganlah membuat tuduhan melulu terhadap saya, katanya. Sebagai Perdana Menteri antara Mac 2020 hingga 2021, Perdana Menteri yang terpendek dalam sejarah, saya tidak terlibat katanya dalam sebarang pemberian kontrak yang diberikan dan diuruskan oleh Kementerian Keuangan, katanya dalam kenyataan malam tadi. Jadi jangan samakan kedudukan saya dengan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar ya. Itu tuduhan beliau, saya tahu kedudukan saya tambah Muhyiddin lagi. Jadi pihak berkuasa kini sedang menyiasat syarikat berkenaan yang diberikan kontrak untuk membekal serta menyelenggarakan kenderaan kerajaan sejak awal 90-an yang ditubuhkan pada tahun 1988. Syarikat itu diberikan konsesi selama 25 tahun mulai 1 Januari 1994 untuk mengatur, membekal dan memajakkan kenderaan kerajaan dengan memperuntukkan penyelenggaraan yang khas. Memiliki kemudahan pusat penyelenggaraan Batu Cave dan Bangi dengan keluasan masing-masing 52 ekar, Spanko turut menyediakan bantuan kecemasan 24 jam dan lebih 300 pusat perkhidmatan di seluruh Malaysia selain memiliki 200 tenaga operasi dan kepakaran. Wow, dia cuba untuk ya, memberikan perkhidmatan. Saya percaya perkhidmatan yang ada ini turut ada kepada Nazar dan Berjaya. Kenapa mereka begitu yakin untuk menghantar ya tender ataupun tawaran mereka semasa dibuat tender terbuka. Jadi kita boleh nampak sahabat-sahabat semua ya ada sesuatu yang coba ditutup di sana. Katanya lagi konsesi yang diberikan itu mulai 1 Januari 1994 tamat Desember 31 Desember 2018. PH yang menjadi kerajaan ketika kontrak tersebut berakhir membuat tender terbuka memberikan mana-mana syarikat membuat permohonan. Konsesi yang ditawarkan ialah selama 15 tahun dan dilaporkan ada sekurang-kurangnya 7 yang berminat.
Ketika itu Berjaya Group berjaya membentuk konsorsium dengan syarikat NASA Group, NASA Corp Holdings yang Berhad untuk bersama-sama membidah kontrak yang ditawarkan. Jadi kenapa NASA ini dan Berjaya ini dapat? Sebab tawaran yang mereka dapat itu, yang mereka bagi itu lebih rendah ketimbang dengan Spanco, sahabat-sahabat semua. Jadi dia dilakukan secara tender terbuka, jadi tidak ada masalah ya untuk dipertikaikan. Dan yang menjadi pertikaian adalah kenapa ya apabila LOI sudah pun diberikan dan selepas kerajaan baru itu mengambil alih, ya mereka berikan pula kontrak itu kepada sebuah syarikat yang dikatakan harganya melebihi ya 700 juta mahal dibandingkan dengan NASA dan Berjaya. Jadi bagaimanapun pada Julai tahun lalu syarikat terbawit menyaman kerajaan kerana mendakwa LOI yang Berjaya yang dikeluarkan Putrajaya ditamatkan. Pengasas Berjaya Vincent Tan mendakwa LOI terbabit dibatalkan 3 bulan selepas Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Mahathir Mohamad. Jadi kalau dia katakan dia tidak terlibat, sahabat semua, kenapa Vincent Tan ini menyaman kerajaan ketika itu? Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Itu persoalannya. Selepas 3 bulan kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka batalkan dan akhirnya diberikan kepala kontrak tersebut kepada Spanco, walaupun mengemukakan bidaan 700 juta lebih tinggi berbanding konsorsium. Jadi pada 5 Februari lalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menganggap kontrak yang diberikan kepada Spanco sebagai merugikan negara dan berjanji untuk mengambil tindakan jika wujud sebarang salah laku. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah memulakan siasatan ke atas syarikat berkenaan dan memanggil beberapa tokoh berprofil tinggi untuk membantu mereka. Itu dia. Jadi Muhyiddin dia menafikan sekeras-kerasnya dakwaan terbabit dalam sebarang salah laku terkait pemberian kontrak kerajaan kepada Spanco. Jadi kata ahli Parlimen Pago itu lagi, sehingga kini tomahan jahat itu tersebar melalui media massa dan media namun tanpa butiran yang lengkap untuk menunjukkan bagaimana dia terbabit. Apakah ada salah laku yang didakwa? Katanya lagi, itu dia sahabat semua. Memang kepintaran darang ini memutarbelikkan fakta dan sebagainya. Jadi hari ini sekali lagi Azam Baki membuat kenyataan berkaitan dengan isu Spanco ini. Jadi katanya isu Spanco ini SPRM akan panggil Muhyiddin jika ada keperluan. Jika ada keperluan, jangan risau kenapa begitu meroyan, belum pun ada apa-apa, belum pun dipanggil sudah meroyan dan sebagainya. Jadi bekas Perdana Menteri itu Muhyiddin Yassin hanya akan dipanggil jika terdapat keperluan bagi membantu siasatan berhubung penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada Spanco Sdn Bhd. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, beliau tidak pernah menafi atau menolak dakwaan sama ada ahli Parlimen Pago itu akan dipanggil berhubung dengan kes tersebut. Saya hanya buat kenyataan apabila ditanya sama ada beliau akan dipanggil atau tidak, atau saya tidak menafikannya atau tidak menolak katanya, tetapi bergantung kepada pegawai penyiasat SPRM. Itu perkara biasa apabila kita buat kenyataan. Sebab itu katanya, saya katakan 2 hari lepas, kalau ada keperluan pegawai penyiasat akan panggil beliau, Muhyiddin, seperti mana beberapa saksi lain yang telah dipanggil termasuk bekas Menteri Kewangan. Katanya pada satu sidang media selepas merasmikan pejabat SPRM Cawangan Mersing dan lafaz ikrar bebas rasuah di Mersing hari ini. Itu dia. Jadi bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebenarnya semalam juga ya seperti yang saya bacakan tadi, beliau sudah menafikannya. Sebenarnya belum pun dipanggil, baru ada kenyataan akan dipanggil, bakal disiasat jika ada keperluan. Itu antara kenyataan sebenarnya. Tapi kelihatan mereka begitu meroyan. Adakah mungkin ada sebabnya? Saya pun tidak tahu sahabat-sahabat. Jadi Anda boleh fikirkan, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan Santo mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.